Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nurika syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Taqribul Ikhwan. Lama tak baca. Muka halaman 17, baris yang paling tengah. Baris yang paling tengah, di tengah-tengah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Maka adalah bagi kudrat itu, yakni bagi sifat kudrat itu, ada dua ta'alluq. Ada dua ta'alluq dengan ijma' dan 8 ta'alluq dengan tafsil. Ni perbicaraan kita ialah berkaitan dengan bahasan sifat kudrat, yang mana wajib kita i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Manakala Allah bersifat dengan sifat kudrat, maka Allah Ta'ala tu Dia berkuasa. Yang kita kata Allah Maha Kuasa. Maka manakala Allah Ta'ala tu Dia berkuasa, Dia kuasa mengadakan dan meniadakan tiap-tiap perkara-perkara mungkin. Manakala Allah berkuasa, Dia kuasa nak mengadakan, Dia kuasa juga nak menghilangkan ataupun nak meniadakan sesuatu daripada mungkin. Mungkin ni kita lah. Kena kepada kita, kena kepada langit, bumi. Benda yang selain daripada Allah, panggil benda tu mungkin. Maka Allah kuasa. Dia nak mengadakan, Dia nak meniadakan. Allah kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah kuasa ni hal keadaan Dia bersifat dengan sifat kudrat. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Wajib i'tiqad. Ini hak fardu ain. Wajib kita berpegang. Di atas tiap-tiap orang wajib berpegang sebegitu rupa. Lalu tu pada malam ni hak ni fardu kifayah.
Hak lagi kita akan bicara ni fardu kifayah. Hak fardu ain setakat tadi. Allah kuasa. Allah kuasa. Allah kuasa. Jadi Allah kuasa, Allah maha kuasa. Itu hak fardu ain. Allah kuasa, Allah maha kuasa ni, kuasa mengada, kuasa meniadakan hal keadaan. Allah bersifat dengan sifat kudrat. Dia ada sifat kudrat. Ada di Allah tu sifat kudrat. Manakala Allah bersifat dengan sifat kudrat ni lah Allah kuasa. Kuasa nak mengada, nak meniada setiap perkara-perkara yang mungkin ini. Sebagaimana dalil wahwa ala kulli syai'in qadir, dia Allah Ta'ala kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Itu wajib i'tiqad. Maka alam inilah sebagai dalil Allah Ta'ala kuasa. Sebagai dalil Allah Ta'ala kuasa ialah alam ini. Sebagaimana hak telah kita mengaji dah pada pertemuan-pertemuan kita yang telah lalu. Adapun pada malam ni hak ni fardu kifayah. Hak ni fardu kifayah. Maka adalah bagi kudrat itu, manakala kita tahu dah sifat kudrat ni, wajib kita i'tiqad Allah bersifat dengan sifat kudrat. Maka adalah bagi sifat kudrat itu ada dua ta'alluq dengan ijma'. Ta'alluq ni tugah atau panggil ta'alluq. Dari sudut bahasanya ta'alluq ni bergantung, gantungan atau ta'alluq. Jadi sifat bagi kudrat ni ada dua ta'alluq. Hak lagi akan datang apa takrif ta'alluq pada istilah, lagi akan dibicarakan. Ada dua ta'alluq dengan ijma', yakni dengan secara umum ada dua ta'alluq. Dan 8 ta'alluq dengan tafsil, dengan huraian satu-satu, ada 8. Bagi sifat kudrat ni dia ada ta'alluq. Adapun kita belajar sifat wujud, sifat qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, dia tidak ada tugah. Itu sifat Allah. Tapi sifat tu bukan sifat ma'ani, dia panggil sifat yang subutiyah, dia tidak ada tugah. Hanya kita faham saja Allah tu ada. Allah tu sedia kala lagi ada dia. Allah tu kekal ada dia. Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk, kita faham saja. Adapun kudrat, iradat, ilmu yang lagi kita akan belajar sehingga kalam, sifat ni ada. Ada di mana? Ada di Allah. Ada di Allah. Maka sifat ma'ani ni selain daripada sifat hayat, dia ada tugah dia. Tugah itulah nama ta'alluq atau ta'alluq. Tugah sifat kudrat. Ada 2 kalau secara umum, ada 8 kalau secara satu-satu pada huraian. Itu tugah dia. Baik, kita tengok dulu. Apa makna ta'alluq pada istilah? Apa makna dia? Definisi ta'alluq ni. Maka makna ta'alluq itu, ni nak sebut ta'alluq ni apa? Kerana sifat kudrat ada 2 ta'alluq secara umum. Ada 8 ta'alluq secara hurai satu-satu. Ta'alluq tu apa? Sebelum sampai kepada 2 ta'alluq, 8 ta'alluq tu, ta'alluq tu apa? Maka makna ta'alluq itu ialah menuntut sifat. Menuntut maknanya berkehendak sifat. Sifat tu dia nak, dia berkehendak akan satu perkara, dia nak satu benda. Dia nak tu akan sebagai menuntut, akan sebagai berkehendak, akan sebagai nak,
Nak yang suku, yang asing, atas zatnya, atas ada sifat, ada pada zat, ada di zat hak lain daripada nak kepada ada dia di zat. Ta'alluq ni adalah satu. Ta'alluq ni ialah berkehendak sifat. Sifat tu dia nak kepada satu benda. Dia nak kepada satu benda. Benda mana? Benda hak selain daripada dia nak kepada ada dia di zat. Itu panggil ta'alluq dari sudut ta'rif. Jadi di sini ni nak memahami ta'rif ni terlebih dahulu kita kena tahu dulu apa itu sifat. Apa itu sifat? Ini payah sikit lah. Kalau kita jarang-jarang tak pernah dengar. Sifat ni dia beza dengan zat. Zat ni benda yang membawa diri dia. Itu panggil zat. Maqama binafsih. Benda yang bawa diri. Kalau kita hak makhluk, zat-zatnya diri kita ni lah. Tapi kita ni jirim. Zat Allah tidak jirim. Hak tu selesai dah kita belajar. Jadi zat-zat ni benda hak bawa diri sendiri. Dia tak perlu ada dia di benda lain. Itu panggil zat. Kalau nak contoh di kita hak makhluk, zat tu ialah diri kita ni lah. Tapi kita berjirim. Ni berjirim ni boleh belah, boleh kerak. Allah tidak berjirim. Tapi Allah tu ialah satu zat. Jadi zat ialah benda yang bawa diri. Maknanya benda tu dia tak perlu kepada nak ada dia di benda lain. Adakah kita perlu ada kita di benda lain? Tak perlu, kita ni bawa diri. Yang kedua, sifat. Sifat ni maqamat bi ghairi. Benda yang ada dia kena ada di benda lain. Itu panggil sifat. Kalau misal di makhluk, mana sifat? Hitam, pelihat, pendengar, tinggi, rendah. Itu panggil sifat lah tu. Jadi sifat ni boleh ke dia membawa diri dia? Maknanya duduk sendiri-sendiri. Tak boleh. Hitam kena ada di sesuatu. Dia tak boleh nak duduk asing-asing. Hitam-hitam. Diri kita tak boleh. Hitam dia kena ada di benda lain. Ada color ada di diri kita, hitam tadi. Ataupun putih. Ada colornya hitam tadi, hak warna-warna ni. Ada di sesuatu benda tu dinding. Sesuatu benda tu langsir. Langsir dinding tu dia panggil zat. Zat makhluk yang berjirim. Adapun sifat dia tak boleh duduk sorang-sorang dia. Itu biar kita faham, sifat ni benda yang kena ada dia di sesuatu. Itu sifat, panggil sifat. Sifat pendengar hak ada di kita ni yang kita boleh dengar. Ada di mana? Ada di diri kita ni lah. Allah Ta'ala jadikan sifat pendengar di kita, di diri kita, maka kita boleh mendengar. Pendengar tu sifat. Dia tak boleh duduk seorang-seorang dia, sifat pendengar tu tak boleh. Kaedah sifat kena ada di sesuatu. Maka sifat pendengar ni ada di kita. Dia kena ada di kita. Dia tu tak boleh duduk seorang-seorang dia, kena tumpang di benda lain, iaitulah diri kita. Sifat pelihat ada di diri kita. Dia tak boleh duduk asing-asing, tak boleh. Dia kena duduk di diri kita. Dia kena ada di sesuatu, iaitulah di diri kita. Kerana kaedah sifat tak boleh sendiri-sendiri. Yang sendiri-sendiri ni ialah zat. Kalau hak nisbah kita ialah jirim kita. Itu dia panggil zat, itu dikatakan jirim. Sendiri-sendiri. Allah tidak berjirim. Baik. Lalu tu Ta'alluq ni ialah menuntut, berkehendak. Sifat tu dia berkehendak nak ada dia kepada satu benda. Sesuatu benda mana?
yang selain daripada nak ada dia di zat. Kerana sifat kena ada di zat. Ta'alluq bukanlah maknanya sesuatu sifat tu nak ada di zat. Dia bukan hak tu. Hak satu lagi. Hak satu lagi. Mari kita baca dulu. Jadi kata pengarang rahimahullah ta'ala, ta'alluq ni ialah menuntut sifat, berkehendak sifat akan satu perkara. Dia tuntut akan sebagai menuntut, sebagai berkehendak nak yang suku yang asing atas adanya ada sifat di zat. Iaitulah menuntut sifat tu. Tiap-tiap sifat ma'ani itu tentu tak boleh ada tiap-tiap sifat ma'ani melainkan ada dia dengan jalan ada pada zat. Tiap-tiap sifat ma'ani dia nak ada dia di zat. Kerana dia sifat mesti kena ada di zat. Faedah dah, sifat tak boleh sendiri-sendiri, dia nak ada dia kena ada di zat. Maka menuntut ini, menuntut oleh sifat nak ada dia di zat tu, tuntut ni tidak dinamakan, bukan dinamakan ta'alluq lagi. Hak ni bukan ta'alluq. Mana hak ta'alluqnya? Maka apabila menuntut pula sekali lagi, berkehendak pula oleh sifat tu sekali lagi, dia berkehendak yang lain daripada itu, yang lain daripada adanya ada sifat di zat, maka itulah hak menuntut sekali lagi ni, hak selain ada di zat yang dinamakan ta'alluq. Itulah nama ta'alluq. Itu takrif dia. Itu takrif. Jadi ta'alluq ni ialah hak tuntut kali yang kedua. Sifat ma'ani tuntut kali yang pertama, tuntut ni maknanya nak. Tu pun perbahasan cerita sebut dengan perkataan nak, mahu, berkehendak ni sebenar-benarnya dia benda yang tidak ada lagi perkataan yang lain melainkan kena sebut macam tu. Sifat ni kali yang pertama, oleh kerana dia sifat, dia kena ada di zat satu. Maka maknanya sifat ni dia kena ada di zat. Dia nak ada dia berkehendak kepada zat satu. Itu bukan ta'alluq. Ta'alluq ni ialah tuntut yang kedua. Manakala ada sifat ni di zat, apa pula hak dia nak? Dia nak kepada tugas dia, fungsi. Dia nak kepada fungsi dia. Itulah dikatakan ta'alluq. Ta'alluq ni terjemahan kita ataupun dengan kata mudah-mudah nak singkatkan, fungsi. Itu ta'alluq. Ta'alluq ni fungsi. Cuma dalam ta'arif kita sebut sebegini rupa. Contohlah, kita bersifat dengan sifat pendengar. Kita ada sifat pendengar di kita. Ada di mana? Ada di diri kita. Sifat pendengar tu nak kepada diri kita, kena ada di diri kita satu. Manakala kita ada sifat pendengar, kita mendengar. Manakala kita bersifat dengan sifat pendengar, kita mendengar. Mendengar apa? Itu dia panggil ta'alluq, fungsi. Mendengar apa? Apa hak kita dengar? Dengar segala suara-suara. Itulah fungsi bagi sifat pendengar kita. Itulah dikatakan ta'alluq. Jadi ta'alluq ni mudah-mudah kita dalam bahasa kita dengan secara khulasah, dengan secara kesimpulan, ta'alluq ialah fungsi. Ta'alluq ialah fungsi. Jadi di sifat kudrat, fungsi bagi sifat kudrat ada dua. Itu secara umum. Adapun secara hurai satu-satu secara tafsil, fungsi bagi sifat kudrat ni ada 8. Yang lagi akan datang kita sebutkan. Habis kat situ.
adalah penjagaan. Ini suatu penjagaan, adalah diisnad dan disandarkan menuntut kepada sifat itu. Gi kata sifat tu ialah nak, gi kata sifat tu tuntut dia nak tu ialah dengan jalan pinjaman tuturan jua. Itu cakap mudah-mudah je. Kerana yang sebenarnya menuntut zat yang bersepakai ia zat dengan sifat itu. Bukan kudrat yang mengadakan, yang meniadakan, tetapi zat Allah yang bersifat dengan sifat kudrat mengadakan dan meniada. Hari ini kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Kita baca sikit je hari ni. Kerana dia sukar sedikit kat situ, nak kita faham dia. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Hak tu hak fardu kifayah. Cuma apa yang kita boleh sebutkan di sini, ta'alluq tu ialah fungsi. Ada 2 secara ijmal bagi sifat kudrat, ada 8 secara hurai satu-satu bagi sifat kudrat. Fungsi-fungsinya yang lagi kita akan sebut pada pertemuan kita yang akan datang. Kita nak baca kitab Munyatul Musalli, muka surat 22 hari itu. Sambungan muka surat 22 pada baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Maka manakala diperoleh segala syarat Jumaat, apabila cukup segala syarat-syarat Jumaat, kita duk bahas berkaitan dengan syarat bagi sah Jumaat, sebagaimana hak telah kita bicara pada pertemuan kita bulan lalu. Mestilah maknanya berjemaah, itu syarat dia. Sekurang-kurangnya kena ada 40 orang. 40 orang tu pula hak berakal, tak boleh hak gila. Tak cukup tu tak boleh nak mendirikan Jumaat. Kena pula dalam 40 tu hak balik. Kena pula yang ada dalam 40 tu hak nak mendirikan Jumaat ni, kena pula mereka tadi tu. Maknanya yang mustautin, hak lawan bagi mukim, kena mustautin orang tersebut. Dan mestilah daripada kalangan mereka tu baca Fatihah, kena betul. Tak boleh kalau tak pandai baca Fatihah, tak boleh nak dibilangkan dengan dia, kerana solat dia tidak sah. Mesti 40 ni daripada syarat-syarat yang tersebut. Lalu tu sambungannya, maka manakala diperoleh segala syarat Jumaat tadi yang telah disebutkan itu, maka sahlah Jumaatnya. Sahlah kita buat mendirikan Jumaat. Maka manakala sahlah Jumaatnya, apabila sah kita solat Jumaat, jangan lagi ia seseorang tadi yang manakala cukup dah syarat Jumaat tadi, sahlah solatnya, tak boleh lagi iringkan dengan zuhur, dengan solat zuhur. Bila? Kemudian daripadanya, apabila selesai daripada solat Jumaat, hak telah sah tadi, tak boleh dah. Tak boleh dah nak ulang, nak buat solat zuhur, tak boleh. Kerana solat Jumaat kita sah dah, hak 2 rakaat tu. Dan tiada dituntut lagi oleh agama kita, oleh syarak, oleh undang-undang Allah Ta'ala, tak disuruh lagi sembahyang zuhur. Tak disuruh dah, tak diperintah dah oleh Allah Ta'ala untuk kita salat zuhur, kerana kita telah salat Jumaat. Kerana apa tu? Tak disuruh lagi oleh Allah Ta'ala, oleh pihak syarak kita salat zuhur, kerana Jumaat itu
apabila Jumaat kita sah, Jumaat itu ganti dikerja. Jumaat itu ganti Zuhur. Kerana Jumaat tu ialah ganti bagi solat Zuhur. Manakala Jumaat tu ialah ganti bagi solat Zuhur, maka tiada dituntut, tidak disuruh di dalam satu waktu dua fardu. Kerana cukup dah dengan solat Jumaat. Tidak dituntut lagi oleh agama kita solat pada satu waktu dua fardu, tak disuruh lagi. Solat Jumaat sah dah. Tiba-tiba manakala sah dah solat Jumaat, nak sambung pula, nak buat Zuhur, tak boleh dah. Tak boleh dah. Tak boleh dah nak buat solat Zuhur kerana telah sah solat Jumaat kita. Tetapi yakni bahkan haram perbuatannya, perbuatan kalau kita melakukan solat Zuhur ketika mana solat Jumaat kita telah sah. Tak boleh, haram perbuatan tersebut. Kalau buat juga tiada dapat pahalanya, pahala perbuatan tersebut. Gi solat Zuhur sedangkan solat Jumaat telah sah, tak dapat pahala. Tetapi hak dapatnya apa? Pahala tak dapat. Tetapi berdosa ia seseorang, berdosa manakala kita iringkan dengan solat Zuhur. Bukan dapat ibadat, tidak. Bukan boleh pahala, tidak. Tak boleh nak buat berjuruh lah bab ni. Tak boleh nak buat kita ni rajin buat ibadat lah dalam bab ni. Hak agama tak bagi, tak boleh lah. Manakala sah dah solat Jumaat kita, tak boleh dah nak buat solat Zuhur. Kerana solat Jumaat kita sah dah. Kalau buat juga haram, dapat dosa, bukan dapat pahala, tidak. Begitu, kerana solat Jumaat kita telah sah. Jadi berdosa mereka yang menunaikan Zuhur tadi. Hak iringkan Zuhur setelah mana solat Jumaat telah dilaksanakan, yang sah dah solat Jumaat tadi. Berdosa. Sebab apa berdosa? Kerana tiada dikerjanya. Ini sebab berdosa orang yang menunaikan yang iringkan Zuhur. Apabila setelah mana Jumaat sah dah, berdosa kerana tiada dikerjanya yang demikian itu, tiada dibuat akan yang demikian itu, demikian iringi solat Zuhur setelah mana sah dah Jumaat. Tidak ada siapa hak buat. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada siapa pun hak buat di zaman Nabi. Dan pada zaman segala khulafah ar-rasyidin, di zaman khalifah pun tidak ada yang buat begitu. Dan orang yang mutaqaddimin, di masa-masa orang-orang hak awal-awal, tidak ada pun hak buat begitu. Dan yang mutaakhirin, pada masa orang-orang yang terkemudian, tidak ada yang buat begitu. Dan orang yang mempunyai ilmu, yakni pada masa orang yang mempunyai ilmu, tidak ada siapa hak buat begitu. Tidak ada siapa pun yang melakukan solat Zuhur tak kala Jumaat tu sah dah di dia, tiba-tiba pergi buat Zuhur. Tak boleh, berdosa. Tidak ada pun yang mana-mana daripada kalangan di zaman sahabat, di zaman Nabi, di zaman khulafah ar-rasyidin, mahupun di zaman-zaman yang lain, tidak ada siapa pun yang melaksanakan perbuatan tersebut. Dan tiada pula, yakni tiada pula dikerjakan dengan sedemikian rupa pada satu negeri yang muktabar seperti Mekah dan Madinah. Tidak ada pun orang buat begitu. Hanya katanya dikerjakan di dalam negeri Mesir. Hak buat begini ni hanya di dalam negeri Mesir sahaja. Wallahu alam lah sekarang macam mana. Terdahulunya begitulah. Hanya perbuatan sebegini rupa ni. Dia solat Jumaat dah, sah dah. Apa ni, dia solat Jumaat, tiba-tiba diiringi pula dengan solat Zuhur. Hanya di Mesir saja buat begitu.
Di negeri-negeri Mekah, di Madinah tak buat. Di zaman Nabi tidak ada buat begitu. Di zaman Khulafa Ar-Rasyidin tidak ada buat begitu. Hanya di Mesir saja buat begitu. Apa buat begitu? Iaitulah mengiringi zuhur setelah mana solat Jumaat. Tapi ada sebab-sebab dia. Kerana apa? Nanti kita akan dijelaskan dalam kitab kita. Kerana apa Mesir buat begitu di zaman dulu. Wallahu alam lah sekarang. Hanya dikerjakan di dalam negeri Mesir. Sembahyang Jumaat kemudian diiringkan dengan sembahyang zuhur. Kemudian daripada sembahyang Jumaat. Di Mesir je buat begitu. Jadi sebab apa dia buat begitu? Mesir buat begitu tu kerana apa? Dikerja begitu tu dengan sebab sangat banyak berbilang-bilang padanya pada negeri Mesir beberapa tempat sembahyang Jumaat. Dan adalah pada negeri Mesir ni beberapa mazhab ahlinya. Ada beberapa mazhab bagi negeri Mesir. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki. Lagi pula sangat banyak makhluk, sangat banyak manusia di sana. Sekira-kira banyaknya manusia di negeri Mesir ni, tiada dapat berhimpun manusia pada satu tempat dan 2-3 tempat. Tak boleh. Ramai sangat di Mesir ni manusianya. Tak boleh nak buat Jumaat tu di satu masjid, tak boleh. Maka pada mazhab Imam Hanafi, ini dia nak cerita. Maka pada mazhab Imam Hanafi sah berbilang-bilang Jumaat pada satu negeri dan satu dusun, satu kampung, jikalau ketiadaan sesak sekalipun. Jikalau ketiadaan ramai manusia sekalipun, di mazhab Hanafi sah. Maka tak kala itu berkehendaklah oleh orang yang mazhab Syafi'i mengulangi sembahyang zuhur, kemudian daripada sembahyang Jumaat wajib mengulangi di sisi kita mazhab Syafi'i, sebab berbilang-bilang Jumaat pada satu tempat dengan ketiadaan sesak atau banyak berbilang-bilang. Macam mana hal ini? Macam mana hal ini? Maaf sekejap dah. Berbilang-bilang. Apa makna kat sini berbilang-bilang ni? Kalau kata berbilang-bilang Jumaat, di tempat kita pun berbilang-bilang juga. Sini buat Jumaat, di surau lain buat Jumaat, di masjid lain buat Jumaat. Pada satu tempat. Azan dulu tak apa. Azan dulu.
Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kenampakannya kena tawakuf dulu pada malam ini berkaitan dengan masalah tersebut. Nanti saya rujuk dulu di kitab-kitab yang lain perbahasan dengan masalah tersebut tadi. Rasanya setakat itu dululah untuk kita pada malam ni. Tak dapat lagi kita nak teruskan. Nanti saya rujuk balik apakah berkaitan dengan hukum yang mana berbilang-bilang Jumaat pada satu negeri ini. InsyaAllah kita akan bahaskan pada pertemuan kita pada minggu yang akan datang, insyaAllah. Kalau tak cuti lah, takut cuti, aku kerajaan bagi cuti minggu satu lagi, tak ada, bulan depan. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan jazak. InsyaAllah kita sambung balik. Hanya dikerjakan di dalam negeri Mesir. Jadi kesimpulan kita pada malam ni, maknanya apabila solat
Jumaat kita sah. Cukup syarat-syaratnya 40 orang yang terdiri daripada yang baca Fatihah betul, hak balik, daripada kalangan yang bermustautin, dengan syarat-syarat yang telah bicara pada pertemuan yang lalu, sahlah Jumaat kita. Manakala sah dah Jumaat, haram lagi kita nak solat zuhur kembali. Tak boleh dah nak iringi dengan solat zuhur. Tak boleh lagi. Haram perbuatan tersebut, bahkan dapat dosa. Nampak seperti buat ibadat, tapi dapat dosa rupa-rupanya. Jumaat buat dah, tiba-tiba diiringi pula dengan solat zuhur. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.